Malam kurang Ada. sikit. Pagi tadi Oh. ada kerja sikit. Encik sekarang masih dengan balai ke macam mana? Masih lagi. Masih lagi dengan balai. Sebelum ni saya pernah minta dengan Cik Syahrul nombor cik, tapi Syarul. Syahrul. Syarul Niza. Syahrul Niza. Tapi hari tu dia kata tak ada. Mungkin setahun lepas rasanya. Tu saya cuba approach ikut Facebook tu. Dia sekarang ni toke bakat muda sezaman. Dia sekarang ni toke bakat muda sezaman. Iyalah. Awak pernah masuk ke bakat muda? Dia tak. Tak pernah. Tak pernah lagi. Cuma itulah banyak saya research sebelum ni pun, master pun saya buat pasal bakat muda sezaman. Okey. Sekarang saya lanjutkan. Master tu buat tajuk apa? Saya rasa dekat blog cik ada pernah letak artikel saya dekat. Ada apa? Dekat sana? Dekat blog cik ada kan Faizal Sidik Hotspot tu. Ada pernah letak saya punya artikel. Ada pernah letak Saya rasa yang tajuk yang masa master dulu, interpretasi karya BMS dalam aspek dasar kebudayaan dan kebangsaan, macam itulah. Dalam blog saya pernah letak, tak apa-apa jelas lah. Dalam blog saya tu. Dalam blog tu ada pernah saya tengok penulisan saya dalam blog Encik. Iya ke? Yang mana satu Mungkin sebab tu kot, sebab penulisan tu pasal BMS. Tapi yang lama dah. Boleh kongsikan kalau jumpa. InsyaAllah kalau tu saya kongsikan. Yang dekat Faizal Sidik WordPress tu kan? Press. Press. WordPress, bukan Blogspot. Oh, ya ke? Jangan saya tengok sekejap. Dekat bibliografi ke dekat mana satu ni? Itu. Untuk yang BMS yang terbaru ni memang Cik Faizal secara langsung terlibat ke macam mana? Saya salah seorang daripada kurator lah. Jadi kurator untuk tahun ni lah? Tahun ni. Sekali dengan Cik Bakhtiar juga? Baca tak terlibat. Cik Bakhtiar tak terlibat? Tak terlibat lagi lah. Dia ada kerja lain yang dia buat. Yang ini yang interpretasi 9 karya seni visual terpilih bakat muda sezaman. Yang sebelum ni. Ini sekejap, aku tengok balik interpretasi
Ya. Tahun bila Masa tu tahun bila? Masa tu rasa 2014. Mungkin lah 2014 rasanya. 2014. 14. 14. 14. 14 14. 14. 2015 macam itulah. Lupa. Saya tak jumpa. Ini yang dalam bibliografi tu kan? Mungkin ada biografi sebenarnya. Dalam biografi tu yang solo ke yang grup ni? Kat mana? Dia kat mana? Dekat dalam mana? Dia yang solo tu tesis kot. Kalau yang grup tu paper. Ni kat mana ni yang awak jumpa ni? Kat mana? Jumpa yang mana? Penulisan tu? Penulisan, writing. Yang grup. Di dalam biografi ke? Mungkin lah dekat biografi kot. Biografi tu betul lah kan? Cuma kajian saya yang sekarang ni, saya kaji tentang bakat muda sezaman daripada tahun 1974 sampai 2016. Cuma pembacaan saya ni adalah analisis karya dari konteks perubahan sosial. Okey. Saya masih mencari, tak jumpa lagi sekarang. Ni apa? Jurnal ke apa? Jurnal? Itu rasa my site tu. Oh yang ni, okey, dah jumpa. Ini yang okey. Firdaus Nais Umar, Zailuddin, Muhammad Abdullah, Hawari dan Azhar Mapun. Ini 18. 2018. Interpretasi 9 karya seni visual terpilih bakat muda sezaman dari konteks teras dasar kebudayaan kebangsaan ideologi. Ini jurnal ITM UiTM Perak kan? Betul. Jurnal UiTM Perak. Awak dulu belajar kat mana dulu? Saya dulu masa diploma dekat UiTM Machang. Kelantan. Kelantan. Lepas tu degree dekat Perak. Ambil apa? Degree dekat UiTM Perak. UiTM Perak. Lepas tu master dekat USM. USM. Buat dengan siapa dekat USM tu? Buat dengan Cik Syahrul Anwar. Syahrul? Dengan Syahrul. Ni masa saya penyelia. Buat dengan Syahrul. Cik Syahrul dengan Dr. Hizal. Dr. Hizal. Hizal Saad. Yang awak petik yang 2006 petik daripada blog lah ni lah. Tinjauan 1974 2010 ni. Tinjauan lah. Tinjauan. Okey. Yang ni saya ingat lupa. Yang ni daripada Lapan Sawang kan? Blog ke? Blog kan? Apa dia? Yang awak petik ni dari blog ke daripada buku dia apa? Ada daripada yang buku Dewan Budaya tu, ada yang daripada Dewan Budaya. Katalog. Katalog. Sekali dengan katalog lah. Yang ni dalam asal dia dalam asal dia satu dalam blog. Lepas tu saya hantar kepada Dewan Budaya. Lepas tu masuk dalam katalog kan? Dalam Dewan Budaya.
dia lebih kepada analisis lah, dia punya struktur dari segi format, dari segi pertandingan, dari segi penjurian, dari segi hadiah, itu dia sebenarnya kan. Dan pengaruh-pengaruh terhadap perkembangan seni lukis Malaysia lah. Banyak relate pasal ada satu artikel yang saya tertarik sebenarnya yang dalam ni lah, yang dalam buku PMS 2010. Yang itu lain. Yang itu memang saya tulis untuk katalog. Untuk katalog. Itu masa saya dijemput jadi salah seorang juri. Juri dia saya, Simon Sun, Dr. Sulaiman Nisa dan Tengku Sabri. Yang jadi ketua juri dia Tengku Sabri. Betul. Jadi setiap tapi rasa macam artikel ni ada juga diterbitkan dekat Dewan Budaya kan? Cuma mungkin ada lain sikit lah. Tak kan? Tak ada. Yang itu memang tak terbit mana-mana. Itu memang untuk katalog. Yang dalam budaya yang awak yang dapat ni dia lebih kepada struktur. Saya cari balik yang ini kan. Tajuk asal dia sebenarnya ni, tajuk asal dia. Terima kasih awak kaji. Boleh saya kongsikan sekejap tak yang ni? Boleh. Saya share sekejap Saya rasa yang ini yang awak cari ni. Apa yang awak kutip petik ni. Saya tak boleh kongsi lah. Awak dah ni dah. Dah sharing screen belum? Sharing screen? Sebab saya hanya admin je boleh share. Saya tak boleh share kan. Admin je yang boleh. Saya pun tak pandai dapat guna ni. Set balik yang pasal sebab masa saya klik share screen tu dia keluar host disable participant screen sharing. Advanced sharing option. Awak kena multiple tu all participant. Okay, jap. All participant. You can start sharing when someone sharing. All participant. Okay dah. Okay, saya cuba kongsikan. Yang ni kot yang awak kutip tu, yang ni yang ni. Betul. Ini kan Dewan Budaya juga. Yang ni yang awak kutip kan, yang dalam awak punya geografi tu, rujukan tu kan? Okay. Sebab saya ingat tajuk dia yang itu, tapi dalam blog yang itu, tapi dia sampai ke editor Dewan Budaya, dia tukar tajuk. Dia tukar tajuk dia pada 40 tahun anugerah. Sebab tu saya tengok yang 40 tahun anugerah seni ini sebenarnya dia punya intipati dia dengan yang katalog pun ada lebih kurang jugalah kan. Dia tak sama dengan yang dalam revolusi bakat muda revolusi ini tak sama, yang ini tak sama. Ini kan? Tak sama, dia lebih kepada saya mengkaji aspek kronologi dia tu. Dia punya apa? Dia punya perubahan yang berlaku lah. Yang ni saya tak ada PDF, tapi saya rasa saya ada PDF ni. Sekejap saya cari sekejap. Kalau tengok balik dalam saya punya WordPress tu. Dia dalam saya punya bibliografi ke, saya punya writing bukan kepada artis writing. Itu tahun 2010 kan? 2010. Lawak buka saya dah kumpulkan dengan saya punya blog WordPress ni. Dia semua dia dapat kat sini sebenarnya. Okey, 2010 yang itu yang ini kot. Jadi dua versi, satu Inggeris, satu Melayu yang ni. Evolusi. Ini kan?
Ni kan, menyelusuri pengalaman seni, sosial budaya dan politik Malaysia dalam bakat penulis zaman. Betul. 1970 hingga kini kan. Ini lain daripada yang tadi tu, yang majalah tu lain. Yang ni betul-betul yang katalog punya lah. Itu saya tak saya hantar dekat yang tadi, yang majalah tu ada dekat dalam blog dengan dalam majalah je. Tempat lain tak ada. Okey. Siapa yang masa dia Bala terbitkan ni, dia terbit sebelah bahasa Melayu, sebelah bahasa Inggeris, sebelah bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi saya dah dalam blog saya tu yang WordPress tu, saya dah asingkan. Maknanya bahasa Melayu, Melayu, Inggeris. Jadi yang ni lebih kepada saya merakam setiap era tu, apakah pengaruh yang berlaku dari aspek ekonomi ke, sosial budaya ke, geopolitik ke. Itu yang saya kaji dalam ni. Kalau tengok balik yang ini kan, yang ini, menyelusuri pengalaman seni, sosial budaya dan politik Malaysia dalam bakat penulis zaman 1970-an hingga kini. Ini saya tanyalah apa tu bakat penulis zaman. Mula ni, ini dia punya pengenalan. Lepas tu saya masuk kepada yang ini. Yang ini ialah katalog yang terawal bakat penulis zaman. 1974. Konseptual betul, memang habis konseptual, kosong je kan. Okey, yang ni lepas tu saya mulakan dengan konseptual babak baru penuh bernafsu ni. Saya ambil tahun 70-an tu, apa perkembangan yang berlaku dalam 70-an tu dari aspek sosial budaya yang berlaku di Malaysia. Dan apa kena dengan bakat penulis zaman. Saya ada cerita tentang selepas 13 Mei tu berlaku perubahan dari segi anjakan lah kan. Sebab 1969 tu dasar ekonomi baru. Dalam dasar ekonomi baru itu, dalam seni pun ada dasar dia. Dasar kebudayaan kebangsaan. Kebudayaan kebangsaan, ekonomi baru, TMR semua tu kan. Dasar kebudayaan kebangsaan tu dia sebenarnya anjakan daripada dasar ekonomi baru tu lah sendiri. Kan? Betul-betul. Okay. Lepas tu saya ada sebut tentang new scene, mystical reality. Yang itu yang peristiwa acara yang orang kata utama lah, yang paling popular, yang diperdepatkan, diwacanakan lah. Diwacanakan pada zaman tersebut lah. Dua orang dengan new scene. Lepas tu saya sebut tentang apa? DEB. Okey, ni new scene. Ni saya sebut tadi, new scene tadi. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia. Ini yang kedua. Katalog yang kedua tahun 75. Dimenangi oleh Lee Kan Sing. Ini tajuk dia Process in Poker Games. Ini koleksi balai lah. Okey, revivalisme rupa penceriaan semangat yang hilang ni. Saya cerita tentang tahun 80-an pula. Apa yang berlaku? Sebab tahun 80-an ni kita dah ada tahun 70-an dah ada dasar kebudayaan kebangsaan. Tetapi ada satu lagi seminar Agak-Agak Pelumi tu, dia melihat semula apakah antipati yang berlaku selepas tu. Adakah dasar kebudayaan kebangsaan ni menepati cita-citanya atau belum? Yang melihatnya semula adalah seminar Agak-Agak Pelumi yang dilangsungkan di UiTM. Jadi selepas tahun 80-an tu banyaklah karya-karya yang dihasilkan berdasarkan semangat intipati serantau yang bersifat Asia Tenggara ni kan. Jadi revivalisme maksudnya mengimbau semula. Maknanya mengimbau semula apa yang telah berlaku tahun 80-an tu lah. Maknanya mengimbau semula seni tradisi tu macam craft kan. Maknanya craft bawa dalam konteks contemporary, masuk konteks seni moden lah gitu. Maknanya revivalisme tu mengimbau semula seni agung tradisi Melayu dulu ataupun Nusantara dulu bawa masuk dalam konteks seni lah. Itu tahun 80-an. Saya ada masuk sikit, saya sentuh sikit tentang lekra di Indonesia, apa pengaruh lekra tu dalam seni lukis kita. Lagi Manifesto Kebudayaan tu, sebab kita dengan Indonesia ni kita saling rujuk-rujuk. Kalau kita sebab kita serantau kan. Serantau. Jadi
80-an tu yang paling penting pameran yang dikeluarkan oleh Syed Jamal lah, Rupa dan Jiwa di Muslim Maya kan, seni Seni Maya. Itu antara yang mengangkat seni tradisi dalam bentuk konteks seni moden lah kan. Lagi revolusi Iran juga punya peranan sebab pelukis-pelukis yang mengambil seni rupa Islam ni banyak pengaruh daripada Iran lah, maknanya dia punya revolusi tu, maknanya pengislahan sendiri lah kan. Maknanya ada yang kelompok yang seni rupa tradisi Melayu, ada kelompok yang seni Islam, tapi yang seni Islam ni banyak daripada berkilatkan daripada tanah Arab lah kan. Cuma ada satu lagi yang untuk berkenaan dengan macam mana Islam tu impak pada karya-karya yang nak berunsurkan Islam tu, ada satu lagi yang pameran seni Islam dekat London kan. Tahun bila tu? Yang tu tak, daripada pembacaan ada satu lagi, antara sebab masa tu Allahyarham Syekh Ahmad Jamal dia wakil kepada Art Scene Malaysia lah untuk pergi ke pameran sana. Saya ada tulis. Dia ingat tak dia langsungkan di mana? Di museum ke di galeri? Kejap saya tengok. Okay. Macam ni saya ada ambil contoh karya Zakaria Awang lah ni, Ar-Rahman. Yang ni pun dia menang Bakat Muda Zaman tahun 1982. Tapi karya instalasi. Jadi karya ni mungkin dia dah kata musnah lah kan, sebab karya ni penjar kan, agak rapuh. Oh sekarang dia dulu antara koleksi balai juga ke macam mana? Ini bukan, ini hanya karya pemenang. Macam balai punya polisi, kita tak jadikan karya pemenang tu karya polisi. Jadi kita akan bawa. Dia ada sekian macam yang terpilih je lah yang mana balai beli. Yang saya cakap tadi, dia nama dia The World of Islamic Festival, WIF 1976 dekat London. London. Mungkin lah. Pesta Seni Islam Dunia masa tu. Saya ikut daripada. Tapi saya tak sentuh yang itulah. Ya, saya sentuh yang itu. Itu tahun 76 1976. Itu Korea apa? Korea koleksi balai ke ataupun bukan koleksi balai kan? Apa dia? Pameran tu pameran Indonesia bukan balai punya pameran, tapi pameran yang diadakan di London, tapi berkenaan dengan Festival Islam Dunia lah masa tu. Apa peranan Syekh Jamal tu? Dia sebagai apa? Antara selain daripada revolusi Iran tadi, antara yang spark pada perkaraan berbentuk bernafaskan Islam tu adalah sebab Syekh Jamal ni dia versatile, walaupun dia buat karya expressionist, abstract expressionist, tetapi dia ada selitkan kata gaya-gaya Melayu, gaya-gaya Islamik dalam tu lah. Intipati tu lah ada. Bait kan, bait yang tahun 50-an tu dah ada dia punya kaligrafi tu kan. Dia ada dah sebenarnya. Yang tahun 90-an pula. Tahun 90-an saya banyak sentuh tentang tajuk dia pluralisme bentuk pelbagai berbau idealistik. Ini tahun 90-an ni. Saya banyak orang kata sentuh tentang apakah pencapaian Malaysia lah. Kan misalnya kita ada buat macam syarat-syarat yang besar lah yang kita ajukan macam program, NAM, OIC. Maknanya ini antara hubungan kita dengan luar kan. Jadi sebenarnya dia reflect kepada apa persekitaran apa yang berlaku pada zaman tu kan, perubahan-perubahan sosial yang berlaku, dasar-dasar kerajaan yang baru kan. Betul, dasar-dasar luar. Dia secara tak langsung sebenarnya artis tu sebagai orang yang melihat ni dia akan terkesan jugalah, sama ada sedar atau tak sedar dia akan reflect pada apa yang berlaku sekeliling dia.
Jadi karya-karya tu Betul, mungkin berbentuk pluralis tu sebab ekoran daripada perubahan sosial yang berlaku pada masa tersebut. Ha. Apa yang menariknya ialah Okey. disebabkan kita ni ada hubungan luar dengan negara di luar benua kita ni kan, sama ada di Asia, di Eropah, di Amerika Selatan kan. Terjadinya yang apa yang disebut sebagai Zakir Ali air tu campur, maknanya pelbagai. Kita tak ada macam Melayu je kan, tak ada. Pelbagai masuk tu kita lebih bersifat terbuka kan, kita menerima orang kata karya-karya apa luar yang masuk sini. Dia beza dengan karya-karya macam masa zaman Mao Zedong. Kan hanya karya-karya yang sifat social realist kan sahaja. Okay. Yang dibenarkan masuk. Macam kita tak. Kita tak ada polisi yang menekan seniman. Seniman bebas. Jadi apa-apa yang mereka lakukan tak ada masalah. Diberi kebebasannya sepenuhnya lah. Kan macam karya sosialis Rusia lain. Kan maknanya kerajaan dia mengawal dari segi manifesto, dari segi jadi ini yang disebutkan sebagai pluralisme. Pluralisme maksudnya kepelbagaian. Maknanya pelukis Malaysia ni dia orang kata open minded lah. Dia bersifat terbuka terhadap pergerakan seni yang berlaku di luar sana kan. Okey, itu maksud saya lah. Jadi rasanya lah karya-karya macam ni misalnya kan. Ini bakat muda tahun 89. Kebudayaan. Maknanya pengaruh karya apa popular ataupun minuman popular. Pepsi misalnya kan. Masuk juga kat sini. Tapi kalau negara-negara Arab, benda ni dia orang sekat dah. Coca-Cola ke Pepsi ke ada masuk. Macam kita masuk dan penulis ataupun pengkarya dia orang gunakan subjek ni sebagai komentar sosial dia orang lah. Kan maksudnya dia orang membuat social comment. Maknanya kata terhadap budaya luar masuk dalam negara kita ni kan. Jadi ingat yang tu okey, yang ni ada juga yang 80-an ni tadi ni 80-an ni lah yang ada orang kata yang ada tentang seni Islam kan. Nasir dah buat dah seni Islam dari satu kewujudan. Ini pasal dibuat grid macam Jalani catatan orang kampung. Memang tengok dia gunakan itulah macam Cik Faizal sendiri pun ada penulisan khas berkenaan dengan karya Nasir Baharudin kan, ada satu penulisan. Itu saya ada buat dia punya sorotan lah ataupun review karya dia daripada awal sampai tahun 2000 berapa ingat itulah. Boleh tengok balik dalam saya punya penulisan writing saya kan penulisan tu. Dah tengok balik. Dan menariknya juga yang ni Home Sweet Home Muhammad Akif. Tapi yang ni dia ni dah tak aktif dah. Yang kali terakhir yang saya pernah dengar dia ni mengajar dekat Muslim Multimedia. Akif ni. Mula lingkup wing lepas tu dia pergi Muslim Multimedia. Yang menariknya dia gunakan jadi kursi balai ni sebab apa kalau nak tengok kursi balai kan bukan awak tengok dia punya ni dia punya BLSN 97. Kalau ada indeks ni inilah kursi balai. Ini bukanlah sebab tak ada indeks kan. Okey. Ni tadi ni Juzul Yusof yang menang kot bakat muda ni. Tak pasti ingat dia menang ke tak? Saya tak pasti. Hadiah utama. Dah sama kan? Okey. Lepas tu okey ni lagi yang kata ni 90-an lah yang kepelbagaian tentang karya Din Omar ni. Kepelbagaian kan, adanya pluralism. Tapi dia Omar gunakan, dia tak gunalah pluralism tu, dia gunakan kepelbagaian dalam memperlihatkan karya-karya dia lah. Ya, maknanya kepelbagaian kalau kita zoom in ke sini, yang ni ada nasi lemak, ada garpu ada sudu tu kata apa tu budaya orang putih kan. Jadi kepelbagaian orang kita ni ada yang makan pakai tangan, ada yang makan pakai sudu kan. Kita menerima dengan imej gelas apa semua kan. Macam dengan imej gelas apa semua tadi dalam karya tadi antara dua hidangan. Okey, yang seterusnya paradigma baru elektronik monetasi disiplin kreatif penanda serantau. Ini saya cerita tentang tahun 2000 lah. Misalnya yang paling ketara ni kan
MSc, Mathematical Corridor. Itu yang orang kata mencetuskan pengkarya atau seniman, saya tak langsung mencetuskan idea dalam pengkarya mereka lah. Barulah orang kata seni elektronik yang pertama muncul tahun 1997 yang diangkatkan oleh Asnor dengan Nirajan lah. Tapi sebelum tu dah ada dah. Sebelum tu dah ada dah, masanya kawan zaman Mak Isa dah buat dah, tapi digital. Ismail Zain dah buat dah. Ismail Zain dengan USM punya ni kan. Tapi yang Asnur dengan Nirajan buat ni, masa diorang dekat Unimas ni, dia punya kemuncak lah terhadap penggunaan seni elektronik sendiri kan. Sebab tu memang dia dah buat apa nama dia tu, first electronic art show kan, 1997. Jadi saya cerita tentang kata transformasi. Inilah cerita ni. Kalau boleh saya bacakan sikit reaksi seniman daripada transformasi ini, maka pameran seni elektronik pertama PCP telah dibina tahun 97 di Balai Seni Negara. Ini masa di Balai Lama lah, jalan Sultan Syumuddin kan. Dan mengharapkan pembentukan sedaran kepada polisi yang mungkin ditemui dalam penggunaan media baru terhadap kreatif, bukan sahaja mengidat seni malah media merentas media kan. Maknanya filem boleh masuk, video boleh masuk, teks boleh masuk situ. PhD cuba menggerakkan kepada pengetahuan kreativiti dan saintifik yang sebenarnya jarang sekali ditemukan dengan penggunaan teknologi ini. Macam saya pun masa pameran 97 ni saya sempat pergilah dekat Balai Lama tu. Masa tu saya baru tahun 1 tahun 2 lah dekat ITM kan. Saya pergi tengok sebab masa tu telah memberi inspirasi lah kepada saya untuk mengasihkan karya-karya yang menggunakan media elektronik lah, ataupun media-media orang kata low tech ni kan. Dia orang kata taklah, orang kata bajet dia taklah besar kan. Maknanya kita sebagai pelajar pun boleh buat sebab dia teknologi yang orang kata berprestasi ataupun yang rendah lah. Dia bukan kita gunakan macam benda-benda yang terlalu mahal kan. Dia orang kata rendah, murah aja. Tech. Saya tu trend lah. Kalau tengok kan semasa tahun 2000 ke atas tu trend. Lepas 1997 tu telah memberi satu cetusan lah kepada model termasuk saya sendiri untuk menghasilkan karya-karya yang sebegitu. Sebab apa? Macam Cartan Arca ni kita dah biasa tengok. Dan dengan penghasilan karya yang bersifat elektronik ni, dia mendekatkan lagi yang kata penghayat dengan seniman sendiri. Mana seniman dengan penghayat. Penghayat tu dapat dia menangkap karya tu dengan lebih jelas dan dekat. So, kebanyakan karya-karya yang elektronik ni dia bersifat 3D, 4D pun ada, dan dia bermain dengan ruang. Dan kebanyakan karya-karya yang selepas tu yang masuk dalam bakat muda semua tu banyak didominasi oleh karya instalasi lah. Kan? Cuma daripada penulisan-penulisan ni, kita boleh tengok macam dia dah jadi satu timeline kan. Maknanya tahun 80-an tu kita boleh kategorikan sebagai dia semangat dia macam mana, tahun 90-an 2000 tu semangat pengkaryaan muda macam mana. Jadi kalau macam based on penulisan ni sebenarnya reflect kepada segi zaman tu dalam ruang lingkup BMS ke ataupun luar pada BMS, art scene Malaysia keseluruhan ke ataupun art scene BMS? Bagi saya secara peribadi sebenarnya tujuan Balai Seni mengadakan bakat muda zaman setiap tahun 90-an tu kita nak menjukir bukit muda supaya nanti kita tidak ketanusan lah pelukis. Tak maksud saya daripada penulisan yang Encik Faizal buat ni sebenarnya penulisan ni dia reflect kepada apa yang berlaku dalam BMS ke ataupun pembacaan dari segi yang tahun 70-an ada dasar kebudayaan kebangsaan, maka karya-karya ini keluar. Adakah benda-benda itu pembacaan dalam BMS kan atau pembacaan di luar pada BMS? Maksudnya assimilation. Melalui pengamatan saya lah. Pengamatan di dalam BMS ke pengamatan luar pada BMS? Dua-dua. Dari dalam BMS saya lihat juga, dan dari luar tu saya jual juga. Saya kaitkan dua tu. Kaitkan maknanya
Saya ada juga lah baca sikit sejarah tentang pertandingan ni sebelum ni kan. Jadi saya ambil apakah yang berlaku di luar tu dan saya bawa masuk ke dalam dengan BMS lah. Jadi ini yang saya dapat kumpulkan lah kan. Macam tahun-tahun 1990, 2000 ni yang paling ketara ialah ini yang mencetuskan sampai sekarang tak habis lagi ni. Pemecatan Anwar Ibrahim kan. Benda ni berlarutan daripada tahun 1998 sampai sekarang ni. Tak sudah lagi. Saya sentuh juga dalam ni. Kan yang Mahathir pecat Anwar tu. Jadi kebanyakan kara-kara yang selepas tu, kara-kara saya sendiri terkesan dengan benda ni. Sebab saya punya karya dalam Bakat Muda Sezaman ataupun kajian saya masa saya belajar tu tentang komunitas sosial politik. Okey. Jadi terhasillah karya apa yang voice without voice without a voice apa semua tu? Yang ini. Okey. Jadi masa tahun 2000 saya mendapat penghargaan. Masa tahun 2000 tu dia dah mula buat pameran sejarah dua tahunan. Saya generasi yang pertama lah yang orang buat secara 2 tahunan. Sebelum tu dia orang buat setahun-tahun kan. Pas tahun 2000 ni tahun 2002. Yang ni saya masuk juga, tapi yang ni saya tak undang lah. Yang ini Voice Without a Voice, King Rawana El Desperado. Yang bawah ni, yang tepi ni Superpower. Tapi yang ada kaitan lah sebenarnya. Basically dia pasal politik lah ni. Pasal politik. Pasal ini kata saya mengkaji tentang kebebasan hak bersuara. Dalam perlembagaan ada dinyatakan pasal 10. Rakyat bebas untuk berhimpun, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dia kan. Jadi saya ambil saya keluarkan perlembagaan tu. Maksud saya kaji perlembagaan tu dan saya hasilkan kagak macam inilah. Macam ini kalau awak tengok betul-betul dia sebenarnya speaker ni. Speaker ni lambang kepada suara lah. Kan? Tapi yang ini sebenarnya watak jahat lah dalam wayang kulit. Sebab saya mengkaji dua. Saya mengkaji wayang kulit dengan komunitas sosial politik. Saya ambil craft tradisi kita wayang kulit. Tapi saya dah buat pemudahkan bentuk dia lah. Kan? Abstract. Hanya dapat dia punya kepala kan. Watak protagonis atau watak jahat lah. Kan? Dia sebagai orang kata pemimpin lah kan pada di depan dan dia pakai ini dia punya lampu kecemasan kan. Dan ini semua ni orang kata yes man lah, tempat turut. Zaman tu memang orang kata panas dengan isu-isu pasal politik lah. Ini pun sama. Watak yang sama tapi tapi yang ni saya cuba buat macam bas mini Bas mini masa tu dah tak ada dah kan. Tapi bas mini ni yang kata simbol kepada dulu orang takut naik bas mini. Awak pernah sempat nak naik bas mini warna kuning? Pernah jauh sempat tak awak? Oh sempat. Tak sempat kan? Kalau awak pernah naik bas mini warna merah jambu tu awak tahulah azab dia berada dalam bas mini tu. Sebab dia bawa macam nak pergi litar lumba. Jadi orang yang dalam ini kata kena berhati lah kan. Macam ni orang kata dia punya ni lah orang yang mengemudi lah kan. Saya letak dia punya kursi semua ni dan ni dah ikut lah. Yang beza yang sini dengan sini adalah yang ini saya pakai speaker je. Jadi speaker ni memang ada suara tau. Saya ada masukkan radio dalam tu. Ada radio sebenarnya. Dan suara saya dalam sini. Tapi yang ini saya tak pakai suara saya sini. Yang ni saya pakai saya punya bibir. Ini video. Maknanya bibir tu telah dipenjarakan lah. Ada bunyi jugalah. Sama, isu sama. Oh, sama juga. Isu politik lah.
Itulah antara sedikit lah. Apa yang saya rujuk sini? Saya rujuk Semaisa, Sina Alamnya. Lagi siapa lagi saya rujuk? Ni filem Masa Putih. Kebara filem Kebara Seniman Jalanan. Ini dia buat sorotan dalam dia punya kritikan dia. Yang terakhir saya rujuk Seni Rupa Kontemporer di Asia Tenggara. Ini oleh siapa ni? Esei beliau. Seni kontemporer di Asia Tenggara, kebangkitan kesedaran baru dalam era global dalam bakat muda sezaman tahun 2004. Ini saya rasa ini penulisan saya lupa. Dia pernah bertugas dekat UPSI dulu, lupa nama dia. Pada orang mungkin salah tak habis ni sebenarnya. Oh yang ni apa? Yang ni 3 kan. Kalau tengok balik yang 3 tu, saya ingat saya rujuk siapa 3 Kau ingat tak yang saya rujuk siapa ni? Penulisan Setiawan Sebana. Sen Sewana. Sen Sewana. Dia yang saya rujuk lah. Sebab dia pernah jadi juri sebelum ni kan? Betul. 2000, masa 2004 tu dia juri lah. Itulah sedikit tentang yang ini. Tapi yang ini pula, yang tadi yang awak tengok tadi tu. Okey. Mana tadi? Saya buka balik. Yang ini. Yang ini Yang ni. Revolusi ni, pengalaman seni. Itu yang tadi. Tadi tu kan. 40 tahun tu. Ni kan. Okey. Ini beza sikit. Sebab apa yang ini? Saya mengkaji tentang dia punya statistik. Betul. Kalau tengok balik sini kan. Sekejap. Ini kalau boleh saya besarkan Macam yang ini, dia ada 70-an, 80-an. Lepas tu 90-an lah barulah. Dia tak sama dengan yang ini. Betul. Yang ni saya lebih mengkaji tentang dia punya struktur pertandingan. Struktur. Dia tak dalam sangat lah. Dia lebih kepada orang kata di luar isu-isu di luar bakat muda zaman lah. Betul. Dua penulisan ni memang saya dah rujuk. Rujuklah kan. Saya dah baca. Saya kalau saya besarkan yang ni sekejap. Macam ni. Ni kan. Ni saya tutup dulu. Yang ni kan. Ini tahun 2000. Yang itu saya tulis tahun 2016 kan. Yang mana yang 40 tahun tadi? Jadi saya buat tahun bila ni? 2015 kan. 2015. Tu. Ini besar sikit lah. Okay, macam ni. Mula-mula saya bagi dia punya sinopsis lah kan. Tentang sejarah secara sepintas lalu. Saya sebut tentang apa sini. Ini biasalah. Biasa tengok ni kan. Biasa baca kan. Okay. Inilah edisi 3 edisi tahun. Saya banyak kaji tentang perubahan dari segi had umur, penyataan melukis, hadiah, format tandingan. Lepas tu dari segi penganugerahan ada yang dapat tunai, ada yang grant kan, grant. Pengisian dia banyak macam apa yang ditulis dalam imbasan bakat muda sezaman lah kan.
Imbasan bakat muda zaman Zanita Anwar. Ah, Awak ada baca penulisan dia, Zanita Anwar? macam mana? Awak ada baca penulisan Zanita Anwar tak? Penulisan dalam ni imbasan tu. Imbasan. Boleh awak kongsi Ah, sini tengok. Saya stop je Ada tak? Imbasan. imbasan dekat PC. Dekat PC. Ada. Oh, buka PC tak apa tak apa. Ah, Tadi yang ini cuba. tadi. Yang ini tadi kan? Ini tadi. Uh, saya ada tulis bakat muda zaman punya tandingan dalam katalog ada yang tadi yang 2010 tu. Dalam blog ada, dalam blog banyak, ada 3 saya yang ada 3 sangat, 2-3 jugalah, 2-3 yang saya tulis. Ada yang orang komen dalam blog tu kan. Awak baca tak yang tulisan yang dalam blog? Yang 2-3 juga. Nanti saya tunjuk. Okey, ni saya tunjuk dulu. Okay, 80-an. Ni banyak tentang kata dia punya format lah. Dia punya, saya buat orang kata review ataupun buat analisa. Ni yang kata yang saya nak sebut tadi lah analisis tentang perkembangan pertandingan tu dari aspek struktur, format kan. Dia tak berat sangatlah tentang ni. Dia tak umur. Ada yang tema, ada yang tak tema. Dia lebih kepada macam dokumentasi lah kan. Kalau sesiapa yang kata yang baru-baru nak masuk pertandingan bakat zaman ni, kalau dia baca ni dia boleh faham dengan mudah lah. Baca yang saya guna pun taklah orang kata tinggi sangat. Dan kalau ada penulis yang nak buat tentang yang kata mengkaji tentang sejarah, mungkin boleh rujuk jugalah yang ni kan. Sebab saya rujuk katalog yang dalam bakat muda zaman yang lepas. Daripada 70-an sampai yang 2010 kan. 2010 kan ini, 2010. Saya rujuk juga. Saya kena buka satu-satu kan. Tengok balik dia punya pemenang siapa. Jadi dia lebih kepada analisis. Sebab masa saya buat ni, saya di bahagian pendidikan, research kat Balai. Jadi saya orang kata beruntung sebab saya boleh mencapai lah. Akses. Mencapai boleh akses dia data-data berkenaan dia masa tu lah. Bahan-bahan. Sebab ada pembantu saya yang kata mengumpul kan, dia punya rata-rata yang berkenaan lah. Berapa orang kan. Nah, sebelum ni saya ada cuba nak dapatkan gambar-gambar karya, tapi memang tak ada lah sebenarnya gambar-gambar karya BMX yang sebelum-sebelum ni. So basically semua yang ada tu based on katalog semata-mata lah. Sebab pertukaran lokasi balai seni, tukar jurugambar dan sebagainya kan. Benda-benda macam tu. Jadi sebab kalau saya ingat kalau penyelidik saya ingat tak pastilah sekarang ni macam mana. Dulu kalau orang luar dia kenakan bayaran setiap macam image yang dia nak gunakan kan. Tapi kalau ada surat penyelidik daripada universiti dia mungkin boleh bagi cuma buat research kan. Jadi yang terakhir ni saya ulas pasal zaman Alah Baru lah. Tentang ke mana arah tuju bakat muda zaman. Tetapi kalau awak baca yang terkini, kan, saya ada tulis tentang bakat muda yang terkini jugalah. Saya tulis saya hantar dekat awak kalau awak boleh buka. Ini tak tahu sama ada saya dah masuk dalam blog ke belum, dalam WordPress ke belum. Firdaus. Awak boleh tengok dalam tu. Yang ini pasal yang ni lah. Dia nampak ke? Dia nampak? Nampak. Yang ini orang kata lama tak lama sangat. Dia itu hari saya tulis untuk berita harian.
Sebab dia punya editor tak saya tulis. Tajuk dia bakat muda sezaman, James Selab bakat pelukis muda. Bakat muda sezaman, medan lukis muda mencipta nama untuk penggemar. Ini awak tahu baca kan? Dah baca tak? Belum. Ini yang terkini lah, dia tulis bakat muda zaman. Kita boleh baca lah. Tapi kalau awak tengok balik, kalau tengok balik, kalau jadi kan, kalau awak klik je sini, kalau awak boleh dapat BMS bakat muda sezaman. Sebab kalau saya nak cari gambar, saya ni ada ni awak dah baca kan dalam blog saya ni? Belum. Bukan ni. Sekejap. Ni bakat dialog ni dah baca kan? Dah. Ini lebih kepada dialog lah. Orang kata ini awak tulis tu. Ada 2-3 lah yang kalau saya sekejap. Saya tak jumpa kat sini lah. Kalau awak tengok balik saya punya penulisan, writing saya, okey, yang gini kan. Kalau tengok balik saya punya writing, artis writing, ada yang saya bakat muda zaman. Ada dalam blog, ada 2 kalau saya ada blog. Cari, kena cari balik lah kan kalau awak nak kaji balik. Tapi yang itu, yang ni yang awak dah terbujuk tu kan. Sekejap Saya rasa dia tak jauh lagi, dia tak atas lagi lah, dia kat bawah sini. Apa dia berkenaan apa tu? Betul. Bakat muda zaman juga. Saya rasa awak pernah baca ni. Apa tanggapan tu kan macam mana? Tanggapan tu kan. Ada jumpa tak? Dah. Ada jumpa? Dah. Ada. Boleh kongsi saya tak? Antara dalam WhatsApp saya dah lama dah tak baca tulisan tu. Dia tahun bila ingat tahun bila tak? Saya tak ingat juga. Tapi adalah saya dah baca dah. Tanggapan tu saya ingat saya tulis masa 2010 ke? Dan banyak orang komen lah, ada yang suka, ada tak suka. Tak suka dari segi apa? Tak setuju lah apa yang saya pandangan saya lah kan. Itu biasalah kan. Sekejap, tanggapan. Oh maaf, yang ini yang saya terbitkan kan. Yang ini yang saya terbitkan. Mana yang senarai yang ini, yang ada dalam ni. Ini yang telah diterbitkan semalam di dalam bila cetak ataupun bila cetak lah bilangan dia. Yang itu dia tak terbitkan, yang itu hanya dalam blog, patut tak ada dalam ni. Mungkin. Kan? Beberapa tanggapan selepas muda zaman tu kan. Ataupun kalau tulis sini tanggapan beberapa tanggapan selepas bakat muda sezaman. Beberapa
Tajuk dia sekarang beberapa tanggapan selepas paket budi sesaman kan? Apa tanggapan selepas Ya, tajuk dia beberapa tanggapan selepas paket muda sesaman. tak jumpa lah. Nanti awak carilah, tak jumpa kat sini kan. Okey, saya saya stop share lah. Okey. Itu antaranya lah kan. Okay. Okay, soalan saya macam okay lah, PMS ni daripada dulu macam saya pun ada tengok yang Cik Faizal kongsi dalam Selamat Pagi Malaysia kan, hari itu berkenaan dengan BMS sebagai satu platform seni bagi artis muda Malaysia yang boleh dikatakan paling lama dekat Asia Tenggara dan mungkin dekat rantau ASEAN juga. Adakah BMS ni masih lagi relevan untuk diangkat sebagai satu penanda aras bagi artis muda Malaysia sekarang? Bagi pandangan saya, walaupun orang kata sebuah pertandingan seni yang bersifat amatur lah kan. Mana masuk amatur tu orang kata yang masuk tu penyakit dia pelukis baru. Maknanya bukan pelukis profesional. Dua ni yang baru keluar daripada IPT, pelukis muda yang setahun 2 tahun yang baru keluar. Jadi orang kena ada platform. Kena ada ruang lah, ruang berkarya. Kita tahu kadang-kadang galeri sediakan ruang, tetapi galeri takkan sediakan ruang karya-karya yang bersifat instalasi, yang bersifat eksperimen, yang bersifat eksplorasi. Ruang lebih kepada untuk menjana pendapatan ataupun komuniti untuk mengejar keuntungan kan. Jadi ruang-ruang yang beginilah yang kita perlu sediakan. Maknanya nak katakan sama ada relevansi itu memang masih relevan sebab Balai sebagai museum yang menyediakan platform yang kadang-kadang yang sebegini kan. Saya tak rasa galeri swasta kata apa tu mampu mengeluarkan dana ataupun yang besar untuk menaja ataupun mengambilkan karya-karya yang sebegini kan. Mereka perlu bayar. Kita faham orang pun ada kekangan dari segi nak bayar apa tu sewa bulanan. Mungkin sebab dari segi dana apa semua itulah yang menyebabkan galeri-galeri swasta ni sebenarnya tak mampu untuk mengadakan pertandingan yang konsep dia macam Bakat Muda Sezaman ni lah. Bakat Muda Sezaman kan antara kira macam satu-satunya platform lah. Kalau macam UOB apa semua tu dia terikat kepada karya-karya bersifat dua dimensi, tapi BMS ni dia bagi freedom lah kepada artis muda dalam bereksperimen. Walaupun orang kata dia sebenarnya kita fleksibel dengan pergerakan seni yang berlaku pada hari ini kan. 70-an bagi kita tahu itu seni antarabangsa itu bergerak kan. Jadi pelukis-pelukis pun terikut juga dengan pergerakan tu. Dan 70-an orang kata yang mulakan karya instalasi ni. Dan masa tu saya rasa kalau aku nak kaji balik tahun 70-an tu macam karya-karya macam galeri macam Samad Galeri kan 70-an, Alpha Galeri ke apa lagi galeri yang apa yang ada sekitar apa macam apa di Lincoln Center ke di Dewan Bahasa, actually Dewan Bahasa Pustaka yang berani lah sebab dia bukan galeri kan, dia orang kata Dewan Bahasa pun masih lagi kerajaan kan situ. Boleh ruang orang kata untuk karya-karya macam physicality tu dan dia tu dilangsungkan, dipamerkan. Galeri lain swasta saya rasa tak mampu
Nah, sebab itu peranan balai menyediakan orang segini. Sebab itu masa tahun 70-an banyak karya-karya yang bersifat eksperimental macam di kancing, yang poker game tu, kan? Maknanya banyak-banyak karya-karya yang eksperimental yang dipertengahkan lah. Sebab karya-karya yang sifat begini susah nak jual dalam galeri. Jadi orang kata ruang seperti balai sendirilah yang kata yang boleh membuka lah karya-karya yang sebegini. Maknanya karya-karya yang kata orang kata apa? Dia bersifat konseptual ataupun mencabar pemikiran kita. Dia bukan bersifat komersial lah kan. Beza komersial lawan dengan konseptual. Itu beza dia. Bagi BMS sebenarnya konteks kan bakat muda sezaman. Sezaman tu konteks dia apa sebenarnya untuk BMS? Maksud sezaman tu dia maksudnya dia sebenarnya kita boleh gunakan sezaman ni maksud kini, hari ini, sekarang maksud lagi sekarang, contemporary, apa berlaku pada hari ini, kan? Dia boleh bersifat masa lah, masa dia pada hari ini lah. Sebab tu nama dia seni bakat muda sezaman. Kita tak panggil bakat muda seni kontemporari. Boleh juga sebenarnya, tapi kita gunakan bahasa Melayu lah. Kalau nak kata istilah makna kontemporari itu sezaman sebenarnya, kan? Kita kekalkan pameran, kalau kita tengok kaji-kaji balik dia punya tajuk tahun-tahun 70-an, pelukis-pelukis muda tu kan. Dia lebih kepada pelukis muda lah kan. Sebab bakat muda zaman ni ada dia punya syarat-syarat dia yang diorang kena patuh lah. Misalnya dari segi aspek umur belia lah, umur belia kan. Umur belia pun kadang-kadang berubah-ubah juga. Kadang-kadang 35 ke 40. Kita ada dua tu je lah. Kan? Sebab kita ikut had umur belia yang diberikan oleh Kementerian Bidang Sukan. Kan? Jadi kalau dia suka kata umur had belia 40, ikut yang itu. Kalau orang kata umur had belia 35, kita ikut yang itu. Kan? Tapi macam okey. Betul kan? Macam yang had umur belia contoh 40 ke ataupun 35 kan. Kalau macam artis-artis yang buat kolaborasi tapi dia mungkin seorang tu yang umur yang boleh masuk dalam bakat muda, seorang lagi tu umur yang lebih lanjut, boleh juga. Itu yang terbaru. Itu yang macam kita buat yang seni lokasi ni yang baru ni. Macam kolaborasi, contoh kalau macam on air dulu memang kolaborasi Encik Paiman dengan wife dia kan. Tapi contohlah kalau macam kolaborasi pada zaman tu Encik Paiman tu mungkin umur dia tu, tapi kolaborasi dia bersama dengan orang yang senior, macam mana? Adakah tak diterima ataupun boleh sebenarnya? Walaupun zaman tu tak ada lagi kan? Dibolehkan? Pada masa zaman tu masih lagi tak ada. Yang ada kolaborasi ni tahun 2000 bila yang dia menang tu 2006 yang on air tu. 2002 kan? 2002. Masa tu kolaborasi boleh tapi umur kena bawah 35 atau 40. Maknanya dua-dua tu kena bawah dah. Tetapi yang baru ni 2021 ni, kalau saya tak silap lah, 2019 saya rasa tak ada lagi. 2021 ni kita dah buat struktur baru, format baru. Pengkarya yang mencadangkan karya dia sendiri karya dia boleh dia kena ikut patuh lah umur 35 atau 40 35 tahun. Tetapi kolaborator dia boleh umur lebih sikit. Maknanya 40 pun boleh. Sebab dia hanya bersama dengan kolaborator, tapi yang masuk tu dah dia. Sekiranya dia ni dipilih sebagai pemenang, dia kena kata bagikan hadiah tu ikut dia punya perbincangan masing-masing, bukan balai yang menentukan orang dia dapat berapa, yang kolaborator tu dapat berapa.
Itu antara pengkarya yang menghantar karya cadangan tu dengan pelebatu dari segi kata peratusan berapa kan, itu terpulang dulu orang. Sebab kita tahu lah pelebatu ni kadang-kadang bukan orang seni, kadang-kadang orang daripada bidang lain macam apa dalam arkitek ke, mereka ke, dalam bidang seni industri ke kan, dalam bidang apa sajalah. Itu terpulang antara dia dengan rakan kolaborasi dia tu. Adakah karya-karya BMS dalam BMS ni sendiri mengalami perubahan sosial yang berlaku dari masa ke masa? Maknanya karya-karya BMS yang dipamerkan, adakah dia juga mengalami ataupun menjadi cerminan kepada perubahan sosial yang berlaku dekat luar? Ada tak berlaku dalam BMS? Ada. Sebab kita tak ada hadkan lah. Syarat tu terlalu ketat sangat kan. Sampai tak boleh. Tapi yang biasanya kita letakkan dalam syarat tu, tidak boleh karya-karya yang orang kata menjejaskan sensitiviti apa tu, rakyat Malaysia yang kepelbagaian kaum lah dari segi agama kan. Macam sosial politik tu kita tak terlalu rigid sangat, beku sangat kan. Maknanya kita benarkan. Tetapi karya-karya yang kata menjejaskan sensitiviti dari segi agama, kaum itu memang kita kata kita tak nak, kita tekankanlah situ, maknanya orang tak boleh lah hantar karya yang seperti itu kan. Sebab kita nak bagi juga kalau kita tengok balik pada Malaysia ni. Betul. Tapi karya-karya yang sebab politik tu memang ada lah. Setiap pertandingan tu sebab kita tak ada hadkan ada punya tajuk. Cuma tahun-tahun 80-an lah kita ada buat tajuk kan, misalnya Selamat Datang ke Malaysia kan, ada tak? Malaysia ada berapa lah tajuk yang dia bertema. Itu atas permintaan mungkin kementerian antara tahun 1986 sampai 91 tu kan. Ada yang berkenaan dengan tajuk-tajuk daripada tema UNESCO. Tajuk tu. Satu 86 tahun keamanan antarabangsa. Kan, lepas tu perlindungan kepada yang tiada kediaman tahun 87, bahan dan kreativiti 88, literasi 89, lawat Malaysia, lepas tu warisan kita. Itu kita nak betul macam tahun Malaysia tu kita nak selaraskan dari segi kementerian punya hala tuju dia ke mana. Sebab sebagai salah satu daripada institusi kerajaan tu kita mendukung aspirasi kerajaan jugalah. Sebab kita didanai oleh kementerian kan, jadi kita orang kata pun nak bersama lah dengan kementerian yang mendanai kita kan. Sebab tu tahun-tahun yang kamu sebut sebenarnya ada tema kan, terutamanya tahun-tahun yang kaum Malaysia 1990 kan, Malaysia tu 90 lawat Malaysia. Sebab kita nak menerima tetamu kita, jadi balai sebagai sebuah institusi kebudayaan salah satu tempat tumpuan pelancong lah. Jadi dengan adanya pertandingan yang kita anjurkan yang bersifat bertema, dia akan beri, orang kata kita mengalu-alukan tetamu kita datang kepada negara lah. Sebab tu ada sebab tema ni, kempen lawat Malaysia masa tu pun dibuat besar-besaran kan. Jadi kalau yang menarik macam yang saya baca daripada penulisan yang revolusi bakat penulis zaman apa semua tu, bila tengok balik pada katalog-katalog bakat penulis zaman daripada tahun 1974 sampai 85, memang karya-karya pada zaman tu memang banyak berkisahkan tentang dua benda itulah, Islam dengan Melayu. Dari segi bahan pun kita kata bahan-bahan konvensional, macam karya-karya yang Zulkifli Dahlan, Nuzaika Umar Basri pun dia bawa tingkap tu kan, macam yang Zakaria Awang, yang macam Cik Faizal dah beritahu tadi, Muna Musa tahun 83, Nasir Baharudin, dua-dua tu kisahkan tentang Islam, Kasran Majidin berkenaan dengan wayang kulit. Jadi maknanya macam apa yang dikatakan pencarian identiti Melayu pada zaman
rupa dan jiwa tu ada lah dalam BMS. Cuma selepas tu bila sebab BMS sebelum ni dia tak bersifat bertema kan, dia punya pendekatan dibagi freedom untuk artis mencorakkan apakah penggayaan karya mereka. Jadi walaupun tak ada satu penegasan untuk buat karya-karya berupa Islam ke berupa Melayu ke, tapi BMS era 1970-an sampai 80-an tu memang ada ciri-ciri tersebut tu sangat dominan lah. Selepas tu bila kalau tengok pada era 90 tahun 97 tu macam yang 92 sampai 97 tu memang banyak karya-karya yang bersifat pluralis. Dia banyak karya-karya yang dia tak adalah kata terikat dengan tema Melayu ataupun pembacaan Islam, tapi karya dia lebih bersifat pelbagai. Dekat hujung-hujung dekat 97 tu mungkinlah kesan daripada first electronic art show apa semua tu. Dan Hasnul pun Prof Hasnul pun masa tu tahun 97 karya dia 94 Mirror on the Wall. Dia menang anugerah dia sebenarnya ada anugerah utama dan anugerah kecil, tapi tak ada sama kemenangan utama, semua anugerah kecil. Sama. Masa Mirror on the Wall 9 orang kan? 9 orang. Maknanya masa zaman tu dah ada beberapa karya yang ke arah nak membawa electronic art kat Malaysia. Macam Mirror on the Wall, lepas tu Ahmad Syukri Muhammad Insect Disket series tu kan. Tapi karya-karya yang kerusi yang ada mouse ke, tikus tu kan? Betul. Okay. Tapi saya rangkumkan sebagai masa tu memang zaman pluralis lagi lah. Maknanya karya-karya elektronik tak dominan, tapi dia dah nak keluar. Cuma karya elektronik bagi saya dia masih lagi beku lagi. Dia orang tak ada di bawah nak panas engine lah kan. Dari segi hardware, perkakasan saja. Dari segi software dia punya present tak ada lagi. Macam present ni macam segi filem ataupun video yang bergerak, moving image tu tak ada lagi. Cuma kepada hardware je ada. Mungkin masa zaman tu lambatkan disket, lambatkan bahan-bahan elektronik daripada komputer ni tersebar luas, jadi artis mudah nak dapat benda tu. Kan? Jadi bahan-bahan tu digunakan dia sebagai satu medium kepada mereka untuk berkarya kan. Dan dia murah. Tapi bila start pada tahun 2000, macam karya-karya pun dia dah bersifat media baru. Banyak karya-karya yang bersifat instalasi video yang keluar kan. Macam tahun 2004 saya rasa majoriti jugalah antara karya-karya macam Kamal Sabran, Juni Fauzan, Tengku Azhari, Liu, Khairul Azmi Syuib, semua kebanyakan yang menggunakan instalasi video dalam BMS. Jadi memang saya setuju lah. Sebab seperti yang sedia maklum, artis ni dia akan melihat persekitaran dia kan. Dari persekitaran dia akan melihat apa bahan-bahan yang dekat dengan dia dan apa rujukan yang dekat dengan dia. Kan? Lagi satu saya nampak peranan internet sendiri sebenarnya. Sebab sebelum ni bahan-bahan ataupun perkara yang begini ni kita ni susah nak dapat, ataupun kita suka untuk kita lihat lah kan. Yang kita dapat tu pun melalui majalah daripada luar negara. Itu pun majalah-majalah yang dah lama kan, mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun sampai kat sini kan. Jadi lambat kita dapat dia punya informasi tentang apakah berlaku di luar di sana tu kan. Jadi dengan adanya internet ni, dengan hanya seklik saja, lari-lari yang kita rasa kita nak pergi, jadi kita akan tengok benda ni mudah. Dari informasi maklumat tentang
apa yang berlaku di luar setiran lukis tu dengan mudah dia akan jadi satu bahan rujukan dan bahan-bahan yang ideal lah kepada mereka kan. Jadi saya nampak kita dah orang kata jurang dari segi capaian terhadap informasi pergerakan seni di luar negara ataupun seni di dunia ni dah semakin kecil. Jadi pelukis mengambil kesempatan dari segi penggunaan teknologi maklumat tu dalam penerapan langkah mereka lah kan. Maknanya sekejap saja orang kata diorang boleh serap ilmu daripada luar tu masuk dalam tanpa perlu pergi ke sekolah seni pun diorang boleh. Yang penting diorang ada asas lah. Ada asas tentang latar belakang seni dan seni mereka kan. Sedikit sudah mencukupi untuk mereka orang kata saya punya bahasa UA lah. UA kata dia sedut ilmu lah kan. Bukan sedut straw tu. Ilmu tu dia sedut. Dia kata dia pergi belajar dekat luar negara, belajar filem tu, dia sedut habis kata dia. Sedut maksud dia hadam lah ilmu tu. Itu maksud dia. Jadi memang kalau ikut pengalaman Cik Faizal lah, Cik Faizal memang tahun 2004 tu memang compete dalam BMS, memang ada rasa macam seni elektronik tu zaman tu memang dia macam banyak di mana di sekeliling, macam mana pengaruh untuk buat karya seni elektronik tu masa zaman tu memang macam tu kan, macam mana? Dia ada berapa sebab kenapa tahun 2000 ke atas tu pengaruh karya-karya yang bersifat media dan waktu ni ataupun tamis media ni begitu popular lah, yang dihantar oleh peserta. Yang pertama yang terang 2004 ni kan, sebab juri dia. Juri. Soal daripada juri yang orang kata yang akan memang banyak lah. Juri pada tahun 2004 tu mereka telah berbincang untuk mengadakan satu kategori khas, kategori multimedia atau 4D kan, 3D 4D kan. Jadi dipecahkan kategori itu. Dia pecahkan catatan, pecahkan catatan, ada lagi 3 kategori lah, 2D, 3D, 4D kan. Jadi masa tu juri telah berbincang untuk memecahkan supaya kadang-kadang dia hantar tu akan dinilai dari aspek kategori dia yang dia ada. Sebab sebelum ni kita hanya kumpul karya dalam satu ruang dan akan menilai kan. Maknanya siapa yang dapat anugerah utama, anugerah kecil. Tetapi pada tahun 2004 tu jadi dah kategori sebagai ada 4 kategori. Jadi setiap kategori itu akan dijuri oleh juri-juri yang beginilah. Maknanya ada kepakaran yang juri yang dalam bidang sendiri. Jadi pelukis pun orang kata terpanggil untuk menghantar-hantar karya-karya yang sebeginilah kan. Sebab pada tahun 2004 tu memang karya-karya instalasi, karya-karya multimedia memang mendominasi lah pertandingan dengan karya-karya komersial macam arca ataupun catatan kan. Sebab dari segi struktur format sendiri yang memberi orang kata memberi mereka haluan lah kan, manakah karya mereka akan pergi 2D, 3D kan gitu. Pembentukan karya-karya sebegitu sebenarnya tahun 2000 pun dah mula kan. Tetapi selepas tu saya ingat benda tu bertahan hanya beberapa tahun saja. Lepas tu dia kembali kepada karya pertandingan yang asal lah. Maknanya tak ada lagi cuma ada yang utama. Dia kalau daripada pecahan kategori tu 2004 sajalah. Lepas tu 2006 dan seterusnya tu
cuma ada anugerah utama, anugerah juri, juri's choice. Maknanya anugerah juri dia macam bagi satu anugerah macam galakan perkara-perkara yang sebeginilah yang menang kan. Cuma satu lagi apa yang saya lihat lepas pada tahun di antara tahun 2013 2017 kan, dia isu masa zaman tu basically perubahan sosial yang berlaku ni banyak berkisahkan tentang media sosial, maknanya internet kan. Masa tu zaman media sosial lah, sebab mesti ada artikel tu dah cakap yang 90% Malaysian dah goes online kan. Jadi banyak karya-karya yang bersifat macam Izzat Arif tahun 2013 insert, walaupun dia naratif dia pasal kritikan huruf kaligrafi tu, tapi dia menggunakan hashtag macam satu karya yang galeri Singapura beli asal bukan UMNO tu kan. Okay. Dia tu pun digunakan phrase yang popular dekat media sosial masa zaman tu 2013. Haris Abadi, Artificial Type, Ali Bebek, Provokasi Alam Maya. Lepas tu TC Liu dengan karya QR code dia. 2016 Candy DC Bin dengan Table Manners. Ali Bebek dengan penggunaan imej-imej badut pun sama juga yang popular, imej popular dalam media sosial. Selamat datang ke Pesta Kampung Pisang Fazil Osman pun basically naratif dia tu, walaupun naratif dia tu berkenaan dengan politik, tapi politik yang popular di media sosial lah. Maknanya kan zaman tu siapa aktivis tu penggunaan imej badut kepada Datuk Seri Najib kan sebagai contoh. Maknanya imej-imej popular yang dekat media sosial. Macam Encik Faizal rasa macam adakah pengaruh media sosial pada zaman tu dia sama juga dengan kan masa pembacaan berkenaan dengan bagaimana MSc, setup MSc, pembangunan tu membawa kepada pengkaryan-pengkaryan bersifat elektronik. Ada juga ke perubahan sosial dari segi penggunaan media sosial tu yang membawa pada artis-artis pada zaman 2013 apa semua tu menghasilkan karya-karya berbentuk ataupun naratif dia tu refleksi kepada penceritaan di dalam era media sosial. Soalan dia macam mana tu? Soalan dia? Kan kalau kita tengok daripada penulisan sebelum ni, naratif berkenaan dengan zaman era MSc, pembangunan zaman era Tun Dr. Mahathir semua tu kan, membawa kepada karya-karya yang bersifat ialah pembangunan macam contoh karya-karya elektronik dan sebagainya. Dalam era media sosial ni pun setuju tak kalau saya cakap banyak karya-karya BMS dari tahun 2013 sampai 2016 tu ada juga intipati berkenaan dengan isu-isu media sosial dalam karya BMS. Kadang-kadang Tanis Ninja lah yang bermain dengan jangka masa dan waktu ni kan. Memang sebab generasi kita ni ada generasi baru kan. Generasi baru ni diorang terdedah dengan perkara yang sebegini. Perkara yang sebegini kan. Sebab apa? Mungkin generasi saya ni orang kata atau generasi sebelum tu yang lewat lagi awal lagi tu orang tak terdedah dengan perkara yang macam gini kan. Macam saya macam media sosial ni popular mula tahun 2010 ke atas lah sebenarnya kan.
2000 ke bawah tu kita tak nampak lagi di segi media sosial ni sebab apa? 2010, 2000 dan dalam 2013 macam tu. 2013 kot Betul. dia punya peak dia. Tapi yang saya tengok mungkin banyak isu-isu berkenaan dengan media sosial dalam pengkaryaan BMS daripada tahun 2013 sampai 2016. Tapi 2019 ni adakah sebab apa setup dia tu sebagai curatorial lab itu menyebabkan tak ada benda-benda seperti itu? Okey. Lihatlah kan dalam peringkat sebelum 2017 tu atau 2019 tu ada karya yang crash begini. Sebab Creator Lab ni pun sebenarnya baru diusahakan oleh Pusukan Peraturan Balai. Dan bukan saja balai. Ada juga apa tu jemputan dua kan yang kita jemput untuk menganggotai Creator Lab ni. Creator Lab ni sebenarnya satu eksperimen oleh Pasukan Peraturan Balai. Masa tu saya tak sertai Creator Lab ni kan. Tapi kerja saya mula dilakukan pada tahun BMS tahun 2019 di mana peserta-peserta yang menghantar karya-karya ni dia ada dua saringan. Saringan pertama, kurator ni akan kumpulkan karya-karya carangan ni, dan apabila masuk ke saringan yang kedua yang di mana peserta-peserta ini terpilih peringkat akhir, kurator ni akan mengkuratorkan karya-karya mereka ni untuk orang kata memantap lagi segi persembahan, peragaan atau penunjukan. Sebab kita bukan saja menerima karya-karya yang komersial, kita juga menerima karya-karya yang kata bermain dengan ruang, masa, bukan saja di dalam, bahkan di luar kan. Jadi Curator Lab ni diusahakan untuk menggilap lagi. Walaupun penggaraan tu menghantar karya-karya carangan mereka, tetapi Curator ni berperanan untuk orang kata memurnikan lagi masuk karya-karya tu kan. Mungkin ada orang kata kelemahan dari segi sudut teknikal, segi peragaan, persembahan. Curator ni akan bagi carangan, pandangan bagaimana orang kata untuk meningkat lagi segi kualiti persembahan mereka. Sebab dalam perbincangan sebelum ni, mula tahun 70-an sampai tahun 2000 ni, mereka hanya menghantar saja kan karya mereka, isi borang, hantar pernyataan, hantar karya. Kalau tidak dimasukkan dalam pameran, karya itu akan diambil semula. Hanya karya yang pameran saja yang akan dipamerkan. Dan karya pameran itu atas inisiatif kurator itu sendiri, tanpa bincang dengan pelukis sendiri atau pengkarya sendiri kan. Jadi tujuan kita adakan kata makmas sedemikian ialah untuk meningkatkan lagi kualiti. Sebab seperti yang sebut tadi, karya-karya ini perlu disediakan dengan baik. Jadi peranan kurator sendirilah orang kata yang akan memberi carangan di ruang mana kerana seharusnya diletakkan. Sebab kurator dia lebih memahami tentang lokasi di mana karya-karya yang sepatutnya kan. Jadi jika pengkarya tu salah memilih lokasi, jadi dari segi persembahan tidak orang kata tidak baik lah. Maksud dia tak sampai. Sebab kurator ni adalah seorang yang orang kata pakar dari segi orang kata membuat penyediaan, membuat kajian, pendidikan tentang karya yang mana dan karya ni dan di mana tempatnya ataupun bagaimanakah cara-cara untuk dipertontonkan kepada audiens kan. Itu sebenarnya peranan Curator Lab tu. Jadi karya-karya yang masuk tadi yang soalan tadi tu tak dapat lihat lagi karya-karya yang menggunakan media sosial ni kan. Bukan Curator Lab ni orang kata nak merhatkan dari segi kreatif lukis tu.
sebab memang tak ada mungkin tak ada gara-gara yang baik yang selepas ditapis tu mencapai peringkat yang digendaki untuk pertandingan di peringkat akhir. Sebab apa? Pertandingan selepas tahun 2000 ni dia ada dua saringan. Saringan pertama dan saringan akhir. Jadi gara-gara yang tidak menepati kata kehendak kualiti yang tertentu ataupun lemah dari segi orang kata penampilan, dari segi persembahan ataupun idea dia sendiri tidak akan diterima untuk peringkat seterusnya. Jadi gara-gara yang terbaik saja yang sebenarnya yang akan diterima untuk dibandingkan peringkat yang seterusnya. Mungkin orang tadi sebenarnya dia gara-gara yang media sosial itu kata bukan tidak bagus tapi tidak lagi mencapai kehendak juri ataupun kehendak kurator supaya ianya dikongsikan dengan khalayak lah. Sebab kalau tengok pada trend tu macam masa tu dia adalah sedikit trend nak ke arah tu, tapi bila sampai 2019 tu dia macam stop macam tu. Cik faham kan? Spekulasi. Spekulasi saja kan. Sebab memang adalah kadang-kadang sebelum tu yang kata media sosial kan. Ada sebenarnya ada juga kadang-kadang yang kita yang gunakan video yang kita tandingkan peringkat akhir macamnya Ikram Al-Hafiz kan. Dia berkali juga lah melepasi saingan dan masuk peringkat akhir. Ada beberapa lagi lah yang gara-gara yang kita rasa ia baiklah untuk kita pertandingan peringkat yang seterusnya kan. Cuma yang sekarang ni untuk pendekatan seni di lokasi ni macam mana pula? Yang mutakhir ni sebabkan pandemik yang berlaku pada hari ini yang membataskan pergerakan kita. Maknanya kita perintah kurungkan, mula kita ada PKP, ada PKPB, bersyarat. Bersyarat tu kita boleh berentas dengan adanya surat kebenaran daripada pegawai keselamatan kan, daripada kuasa. Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam pandemik yang kata bahaya lah. Sekarang ni pun dah 3,000 orang mati kan, meninggal dunia sekarang ni. Jadi kita ambil kita sebab fleksibel sebenarnya, kita bersifat anjal. Kita orang kata bakat budaya zaman ni dia orang kata merantasi zaman. Kalau zaman ni kita tak sesuai untuk diadakan di dalam bangunan, kita kena buat di luar bangunan supaya walaupun dalam pandemik ni kegiatan kesenian kebudayaan itu tetap boleh dijalankan, tapi dengan SOP-nya yang betul, dengan peraturan yang ketat kan. Jadi kita keluar sekarang ni. Dalam masa yang sama, Balai sekarang dalam proses naik taraf inovasi. Jadi kita yang lama peranan sebab COVID ni kita buat inovasi. Kita tidak boleh adakan dalam bangunan. Kita adakan satu kita mengadakan bakat budaya yang risi yang satu ni seni di lokasi. Maknanya seni di lokasi tu peserta boleh cadangkan keadaan mereka di lokasi-lokasi yang mereka rasakan sesuai dengan keadaan mereka. Misalnya tanpa perlu orang kata pergi lagi ke Kuala Lumpur untuk buat mereka mereka di dalam bangunan di Balai Seni Negara lah. Misalnya Firdaus ada di sekarang ni pun di Kelantan Kelantan. Maknanya boleh bersama dengan ruang-ruang yang ada di sana. Misalnya di pusat belah ke, di galeri seni ke, balai seni ke, kan, museum ke, atau ruang-ruang publik di mana sahaja, bahkan di studio melukis pun boleh dicadangkan kerana itu boleh untuk dinilai kan. Jadi segi lokasi itu maksudnya melukis mencadangkan kerana itu dia boleh lokasi yang beliau pilih sendiri. Maknanya maksudnya lokasi itu kata jika lokasi itu milik pihak tertentu, melukis itu kena orang kata ada perbincangan awal dengan tuan punya lokasi itu sama ada mereka setuju atau tidak untuk adakan pameran. Misalnya
dia pasti bisa pusat membelah di Kelantan kan, akan ada orang kata perbincangan dengan mereka, mereka tuntutan letakkan kadang tu di ruang lega agama tu. Maknanya dia lebih bersifat sifat setempat, tempat tu sendiri. Misalnya boleh adakan, kalau boleh daripada Sabah Sarawak, boleh adakan di sana dan kita akan nilai dan kita akan lantik kata koresponden di sana untuk bersama dengan kereta-kereta yang ada di kereta yang ada di Baris Sembilan negara. Dan dari tutup penyertaan dia tu dah akhir bulan ni kan? Kita telah lanjutkan sehingga bulan Jun. Daripada 31 bulan Mei sampai 3 bulan Jun. Lagi sebulan. Sekarang ni macam mana sambutan dia okey? Memberangsangkan, walaupun kita tahu musim pandemik ni kan, dari segi kita nak turun ke lokasi itu agak terbatas. Jadi kita terpaksa buat kata kempen bakat muda zaman ni dari segi kenyataan kan, dari segi penerangan dia melalui webinar, melalui media sosial, melalui tawar-jawab dalam talian kan. Itu kita buatlah kan. Dan kita mengharapkanlah pelukis bawah 35 tahun menyertai pertandingan ni lah kan. Yang dulu kali kita adakan di lokasi mereka sendiri. Tidak lagi mereka perlu datang ke KL, tetapi mereka boleh cadangkan keadaan mereka diadakan di ruang-ruang yang saya katakan tadi lah. Antara penutup soalan untuk inilah temu pual ni, soalan yang selalu yang susah sikit lah, harapan terhadap BMS apa ni? Harapan saya? Harapan saya sebagai kurator lah. Saya sendiri pernah memasuki bakat muda zaman banyak 2 kali. 2000 dan tahun 2002 dan mengenangi anugerah Saguhati tahun 2000 lah. Was Kirana S. Desperado kan. Memanglah masuki bakat muda zaman ni satu dia sebenarnya sebuah, walaupun dia pertandingan amatur yang bersifat kebangsaan, tetapi sebab bakat seluruh zaman ni pelukis-pelukis negara yang ada di negara kita ni sebenarnya banyak lahir daripada bakat muda zaman kan. Mereka pun banyak dikenali, mungkin banyak kali daripada bakat muda zaman kan. Maknanya masuk, ada yang menang, ada yang terus berkarya walaupun tak menang. Ada yang menang tu dia punya nama harum, dikenali oleh galeri, kolektor. Itu adalah satu peluang lah untuk dikembangkan bakat dia seterusnya kan. Dia sebagai salah satu platform di mana pelukis muda boleh mengembangkan kreativiti mereka kan. Bakat muda ni salah satu ruang tempat yang mereka boleh memperagakan lah ataupun memperadukan kemahiran yang telah mereka belajar bertahun-tahun di industri ataupun pengalaman mereka di luar kan. Itu hanya satu platform saja kan. Selepas tu mereka perlu banyak lagi platform yang mereka perlu gapai lah kan. Bagi saya pameran pertandingan ini perlu diteruskan lah kan, sebagai tempat bakat-bakat mereka dicungkil kan. Jika mereka tidak dicungkil dalam pertandingan sendiri, kita tak tahu di manakah kreativiti ataupun dalam mereka kan. Dari situ saya nampak perlu
perlu diperhebatkan lagi dari segi apa tu, dari segi bagaimana pelukis-pelukis itu boleh dapat sesuatu daripada pertandingan seni. Sebab macam saya sebutkan pada zaman tu, bila pergi masuk dalam pertandingan saja, kata sudah menjadi satu, walaupun tak menang, sudah menjadi satu kebanggaan lah sebenarnya kan. Sebab pertandingan ni dia pertandingan yang prestige kan. Misalnya kalau di negara jiran di Singapura ada President Award. Macam negara jiran di Indonesia pun ada juga anugerah untuk putih muda. Di Malaysia inilah dia anugerah pelukis harapan. Misalnya dalam filem ada anugerah pelakon harapan kan, filem yang ada oleh Finas. Dalam muzik misalnya ada anugerah peringkat kebangsaan lah, misalnya bintang RTM yang oleh RTM kan. Macam di peringkat kebangsaan, di peringkat negara, inilah dia bakat muda sezaman BMS yang diajukan oleh belas negara. Jadi kita perlu banggalah sebab apa pertandingan ni adalah pertandingan yang paling lama yang bertahan. Maknanya dia tidak dimansuhkan, tidak mansuh ataupun tidak dijalankan lagi, dia terus berjalan kan. Kita harap benda ni boleh berjalan sampai bila sampai bila pun kan. Misalnya pameran Salon Malaysia. Venice Biennale kan. Dalam tahun 1894 kan di Venice kan. Walaupun dia bukan pertandingan, tapi dari segi dia telah menjana bukan sahaja industri hiliran seperti hotel, seperti pelancongan, perkapalan, minuman, makanan, pengangkutan. Begitu juga dengan bakat muda zaman. Kita harap bukan saja bakat muda zaman, apa pun saja pameran yang kita diadakan oleh Balai Seni Negara, sama ada bersifat lokal ataupun bersifat antarabangsa, diharap ROI-nya ataupun reverse of investment-nya ataupun pulangan pelaburannya ialah dia akan menjana Indonesia juga akan turut sama dapat dia punya percikan dia, misalnya pelancongan, menjana ekonomi setempat juga lah. Orang kita datang ke sini dari segi kalau orang datang mesti orang nak makan kan. Kalau orang nak makan, orang nak cek tempat tinggal, nak cek hotel, nak tinggal, minuman, pengangkutan, semua itu akan memberi satu ekonomi terhadap yang ada di sekitar ni lah. Itu juga macam bakat muda zaman. Diharap pameran bakat muda zaman ni dia akan satu jenama Malaysia lah, yang terkenal. Jika di Itali ada Venice Biennale, ada Turner Prize, ada bakat muda zaman kan. Walaupun dia bersifat amatur, mungkin lepas ni selepas bakat muda zaman, mungkin kita boleh buat acara yang bersifat profesional. Misalnya Salon Malaysia tu pernah adakan Salon Malaysia yang Salon Malaysia pertama, kedua dan ketiga saja kan. Ingat tak? Tahun 60-an, 70-an dan 90-an. Salon. Salon Malaysia. Itu sebenarnya pertandingan profesional. Mana lebih itu maksud saya pertandingan yang disertai oleh pelukis profesional, bukan pelukis amatur lah. Kan? Mungkin kita lepas ni kita menjadikan sebagai bakat muda zaman satu pertandingan yang bersifat profesional. Bukan saja disertai oleh pelukis amatur, tetapi juga pelukis profesional juga boleh menunjukkan kehebatan mereka kan. Harapan saya agak ia berkekalan lah kan, sebab dia jenama penting lah dalam pelukis kita kan. So kalau satu lagi, kalau adalah penyelidik nak buat kajian berkenaan dengan BMS, rasa ruang apa yang boleh dikaji untuk pengkajian BMS? Boleh ulangi tak? Apa dengar? Kalau macam
ada pekerja-pekerja yang nak meneroka untuk mengkaji berkenaan dengan BMS, ada tak cadangan terhadap kajian-kajian yang boleh dilakukan berkenaan dengan BMS? Tentang kajian lah dan kajian pada zaman. Memang dah ada dah sebenarnya kaji yang kaji pada zaman ni. Ada yang buat tesis sarjana, tesis doktoran kan. Ada ramai yang buat kajian. Dan pada sini ada satu pusat kajian yang dilakukan pusat penelitian negara. Jadi di sini bukan saja bahan rujukan tentang Indonesia, tapi daripada negara serantau lah itu bukan Indonesia. Kita ada buku monograf, katalog, wifi showcase, CD, video, banyak lagi lah permainan kita ada. Dan kita ada katalog zaman saja dulu kan. Pada tahun-tahun yang awal dan sekarang ada yang dikumpulkan. Dia datang ke bukan negara, beras negara. Jadi sini yang menempatkan banyak bukan tentang bukit-bukit tentang bukit yang kata yang menang jadi juri pada. Jadi dari segi pendidikan ni memang ada satu ruang khas. Kita letakkan satu rak khas untuk buatkan pengalaman. Jadi kita kaji-kaji di sini boleh kaji di pusat dan sekarang di pusat. Saya betul-betul nak ucap terima kasih lah kepada Cik Fazal Siddiq sebab sudi untuk di Temu Ramah, kan sudi meluangkan masa untuk saya hari ini, walaupun sibuk, walaupun letih, muka pun letih lah sampai dah lewat ni. Saya sangat-sangat menghargai lah. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita boleh kata tak jelas. Boleh berhubung lah selepas ni kan. InsyaAllah. Bukan buat kajian tentang zaman pun masih boleh kita berbicara lah tentang apa saja isu-isu kan. Saya tengok macam antara penulis yang kuat prolific lah, maknanya selalu keluarkan penulisan-penulisan lah. Memang saya tengok banyak penulisan daripada Cik Faizal. Oh ya ke? Boleh lah sebab yang saya buat blog ataupun WordPress tu, blogspot dan WordPress tu sebenarnya untuk bukan sahaja untuk saya, untuk seluruh Malaysia kan. Sebab kita ni bahan-bahan kita ni taklah banyak sangat dalam bahasa kita kan. Betul. Jadi dengan adanya bahan-bahan dalam bahasa Melayu tu, orang kata boleh lah, orang kata sebanyak orang kata sebagai apa, membanyakkan lagi lah khazanah penulisan ataupun seni visual kita ni kan, supaya dia duduk. Sebab sekarang ni pun dah mudah dah sekarang ni, walaupun benda tu ada bercetak, tapi dengan adanya bersifat digital ni saja bukan saja di Malaysia kan, di luar negara boleh duduk juga kan. Jadi kita pada masa kita promosi juga kita punya seni lukis kita ni kan. Kita pun tak nak tinggalan dari segi memperbanyakkan lagi kita punya bahan-bahan bahan seni visual ni kan, untuk kita kongsikan kepada dunia kan. Bukan saja sifat serantau, sebab kita di sini pun banyak lagi yang kita boleh kongsikan, sebab orang luar tak tahu tentang seni lukis di rantau ni kan, bagaimana dia. Sebab kita ni wilayah yang orang kata kalau dalam istilah market ni, new market lah bagi orang kan. Orang agak kita ni wilayah Asia Tenggara ni new market. Yalah, memang kita tahu seni visual ni dia banyak berlega-lega di negara dunia pertama, di UK, US, Eropah. Tapi di belah sini mungkin bagi mereka adalah pasaran baru mereka. Sebab tu mereka adakan pameran seni yang bersifat
gerai kan, misalnya Hong Kong Art Basel kan, Art Basel Hong Kong sendiri. Art Basel Hong Kong dulu ada stage kat Singapura. Dah nampak tempat ruang yang tu ni adalah satu pasaran baru lah. Jadi untuk memenuhi pasaran baru ni, bahan-bahan kita belum sedia dengan bahan saja produk tu karya kan, tetapi juga dengan bahan-bahan sokongan, segi penulisan, dari segi animation ni lah kan, video ni kan, untuk menyokong pengkaryaan pelukis atau menyokong seni lukis tu sendiri lah. Dan seni lukis Indonesia, seni lukis negara Indonesia ni menyokong. Bukan saja mereka pelukis ni dia boleh berkarya, tapi bahan-bahan tu menyokong keberadaan dia lah. Dan ada juga galeri-galeri yang di luar sana, di luar sana yang mempromosikan hanya bagi Asia Tenggara saja. Misalnya Tyler Rollin, galeri di New York, dia hanya represent ataupun artis dia hanya daripada Asia Tenggara je, negara lain dia tak ada. Maknanya dia fokus kepada seni di Asia Tenggara. Maknanya ada galeri yang berminat untuk mempromosikan artis di rantau ni kan. Tapi dengan adanya saya ni hanya sumbangan kecil saja yang saya buat dalam blog, dalam WordPress tu hanya sumbangan kecil saja. Banyak lagi penulis yang bagus-bagus kan, yang mereka tu ada blog sendiri, ada buat tulisan dalam katalog, dalam majalah kan. Mana kita sama-sama orang kata berkongsi, banyakkan lagi. Sebab kita pun ada dengar banyak rintihan-rintihan kekurangannya bahan dalam bahasa Melayu. Kalau tak seiring penulisan seni dengan karya-karya seni pun tak ke mana jugalah, maknanya dia kena seiring lah. Betul. Walaupun kita punya kritikan seni tak berapa ada sangat, cuma ada sorotan, review saja kan. Tapi tak apa lah, kita buat apa yang kita mampu buat lah. Yang saya sebenarnya saya mampu apa yang saya mampu buat je. Atas kapasiti saya sebagai pelukis dan kurator lah. Okay. Itu je lah Kot untuk hari ni. Okey. Okay, terima kasih. Nak minta jasa baik Firdaus, kalau boleh saya ni rakaman kan? Rakaman. Boleh tak nanti bagi salinan? Boleh. Boleh. Okey. Nanti email saya lah. Ada email saya. Nanti saya hantar. Saya bagi email saya. Okey, boleh. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih banyak sebab bagi masa. InsyaAllah kalau ada masa boleh jumpa. Okey. Assalamualaikum.